Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 April 2021 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan berhubung penggantungan Parlimen hanya membangkitkan lebih banyak persoalan. Persoalan itu dibangkitkan oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Azalina Othman Said. Antara justifikasi yang dibuat Taqiyuddin, semua pihak termasuk pembangkang masih boleh memberi pandangan kepada kerajaan melalui jawatan kuasa bebas ketika Parlimen digantung. Azlina menjelaskan, Parlimen dan jawatan kuasa tersebut mempunyai peranan yang jauh berbeza. Selain itu, Azalina mempersoalkan kenyataan Taqiyuddin bahawa rakyat tidak wajar sangsi kerajaan mungkin menyalahgunakan kuasa di saat Parlimen digantung. Menurutnya, kenyataan menteri itu bahawa pentadbiran kerajaan boleh terus dipantau antara lain oleh SPRM sebagai melepaskan batuk di tangga. Tambah ahli Parlimen pengerang itu, penggantungan Parlimen telah menjejaskan konsep pengasingan kuasa dan demokrasi berparlimen. Baik, sementara itu, Jawatan Kuasa Penamatan Proklamasi Darurat bercadar membawa 12 pemimpin pembangkang bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ketika dihubungi, pengerusinya Khalid Samad menjelaskan nama 12 pemimpin tersebut akan diputuskan dalam satu mesyuarat Khamis ini. Pada masa sama katanya, Istana Negara masih belum menetapkan tarikh khusus untuk menghadap Sultan Abdullah Ahmad Shah. 22 April lalu, sumber dari jawatan kuasa berkenaan memberitahu Sultan Abdullah sudah memberi perkenan untuk menerima menghadap mereka. Ini selepas Khalid serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Amanah Muhammad Sabu hadir ke Istana Negara bagi membuat permohonan itu. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya, KDN akan memanggil Malaysia Kini dan China Press berhubung artikel kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara Aikril Sani Abdullah Sani mengenai ugutan rogol terhadap seorang remaja. Dalam satu kenyataan semalam, KDN menyifatkan artikel yang dikeluarkan adalah tidak tepat. Ahad lalu, pelajar Ain Husniza Saiful Nizam membuat laporan polis selepas menerima ugutan rogol daripada rakan sekelasnya susulan mendedahkan tindakan seorang guru lelaki yang membuat jenaka rogol. Berdasarkan rakaman sidang media PDRM di Facebook, Malaysia Kini menerbitkan artikel dengan tajuk Timbalan IGP sifatkan ugutan rogol mungkin gurauan rakan sedarjah. Bukit Aman kemudian mengemukakan transkrip kenyataan Aikril dan menjelaskan komen mungkin gurauan itu merupakan aspek yang sedang disiasat dan bukan bermakna isu itu dipandang ringan. Vaksin AstraZeneca hanya akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela ingin mengambilnya. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi Khairi Jamaluddin dalam sidang medianya hari ini. Kita tidak mahu membazirkan vaksin ini yang berkesan, yang selamat. Tetapi pada masa yang sama kita memahami bahawa dalam keadaan hari ini mungkin sains dan juga fakta tidak dapat mengatasi kebimbangan orang ramai dan juga berita palsu yang tular. Mengulas lanjut, Khair berkata, pendaftaran untuk vaksin tersebut akan dibuat berdasarkan siapa cepat dia dapat dan tidak mengikut pecahan penerima dalam program imunisasi sedia ada. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural.
It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita akan dapatkan fakta yang sebenarnya. Itu jaminan yang diberikan oleh Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur berhubung isu kompaun RM50,000 yang dikenakan kepada beberapa peniaga kecil. Kita akan dapatkan fakta sebenarnya. So itu saya katakan tadi, dia bukan hukuman mati. Itu maksud saya bukan dia mati di situ dia, ya. Maknanya boleh dirayu, ya, boleh. So sekiranya itu yang dibangkitkan, insyaAllah kita akan dengar apa juga alasan-alasan yang diberikan, faktor-faktor. Nak dengar kedua pihak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kritikan warga maya mengenai tindakan polis mengenakan kompaun tinggi yang disifatkan dibuat tanpa budi bicara. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pelajaran Malaysia memandang serius isu seorang guru lelaki yang didakwa membuat jenaka mengenai rogo baru-baru ini. Perkara itu dinyatakan oleh menterinya Dr. Razwi Jidin. We cannot tolerate this. Okay, kita tidak akan bertoleransi dengan perkara sebegini. Namun begitu, di peringkat kementerian, kita sedang melaksanakan penyiasatan yang mendalam dan kes ini telah menjadi kes polis. Tapi saya ingin tegaskan kepada umum bahawa kita mengambil serius, kita sedang membuat siasatan yang cukup mendalam untuk melihat keadaan sebenar dan sekiranya didapati terdapat kes, maka tindakan yang sewajarnya dan tindakan yang tegas akan diambil ke atas kes tersebut. Terdahulu dalam sidang media sama, beliau mengumumkan peperiksaan UPSR dimasukkan sepenuhnya mulai tahun ini, manakala pentaksiran tingkatan 3 bagi tahun ini dibatalkan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nusya Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.